Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? This is our first time lah kita buat satu sharing berkenaan dengan mudahnya WhatsApp dan indahnya hibah. So ini adalah siri pertama tajuk kita, dan kita sebenarnya tujuan kami berbicara pasal perkara ini adalah untuk kita, anda semua tahu apakah berkenaan dengan wasiat dan hibah itu, apakah kesukaran yang berlaku apabila sebenarnya mudah je sebenarnya antara hibah dengan wasiat ni sebenarnya dia sebenarnya tidaklah terlampau sukar, dan dia tidaklah apa yang kita dengar orang cakap wasiat tu susah dan pilihlah hibah kan. So dia tak macam tu. Okay, saya kenalkan diri saya, nama saya Khairul Anwar. Okay, saya merupakan ejen takaful dan juga saya merupakan sebahagian daripada Islamic Estate Planning daripada As-Salihin Tasjid. Dan saya kenalkan sebelah saya rakan saya Syauqi. Beliau merupakan program builder dan pengacara, dan beliau juga merupakan salah seorang daripada salah seorang daripada IEP As-Salihin. Okey, Islamic Estate Planner As-Salihin. Okey, pertama saya mintalah Syauqi boleh cerita dah kan, orang tak faham orang kebanyakannya orang keliru. Hari ni pun, tadi pun saya nampak ada satu ceramah live pun dia nampak macam dia ada keliru apakah itu wasiat. Ramai orang yang mengatakan yang wasiat ni kan, wasiat ni dia adalah bagi harta kita kepada orang yang bukan daripada waris kita. So bila orang berfikir macam tu, orang dah rasa macam tak apalah, aku tak payahlah, aku tak ada wasiat, aku tak ada harta. So langsung dia tak buat wasiat. Okey, definisi wasiat ni Syauqi. Okey, Assalamualaikum KA, Khairul Anwar. Saya panggil Khairul Anwar ni sebagai KA sebab dia sahabat lama saya ni. Masa di UiTM dulu lagi, dari GPMS. Okey, sebelum saya terangkan apa itu sedikit seberingkaslah tentang wasiat ni. Saya nak ulas sikitlah apa yang KA bagi tahu saya tadi, yang bagi tahu tadi bahawa wasiat dan hibah ni benda yang senang. Memang betul. Secara teorinya, secara dasarnya kita tengok benda ni adalah senang, tetapi secara pelaksanaan, secara kefahaman, secara apa yang masyarakat fikir tentang wasiat ni, sebenarnya secara realiti adalah susah. Kita dimomokkan dengan cerita drama-drama di TV bagaimana wasiat tu berjalan, padahal secara realitinya adalah berlawanan dengan apa yang ditayangkan di drama-drama di TV, movie semua tu. Baiklah, okey. Wasiat ni sebenarnya ialah yang orang kata wasiat ni adalah tertakluk pada 1/3 pada bukan waris. Okey, kita kena tengok fungsi wasiat ni. Fungsi wasiat ni sebenarnya fungsi utama dia adalah untuk pelantikan wasi. Wasi ni adalah pentadbir. Bila pewasiat meninggal, harta-harta dia perlu ditadbir oleh sorry, sini hujan. Clear tak kat sana? Clear. Saya clear. Okay. Okey, bila kita meninggal, harta-harta kita perlu ditadbir. Untuk masa ditadbir tu perlu diuruskan, sama ada di Pejabat Tanah iaitu JKPTG atau Mahkamah Tinggi atau Amanah Raya, mengikut jenis dengan nilaian harta-harta kita lah. Okey. Kalau kita ada wasiat ni kita telah lantik wasi. Wasi ni bertindak sebagai pentadbir. Kita dah lantik wasi ni untuk menguruskan harta-harta pusaka kita masa kita hidup lagi. Jadi dekat sini kita dah wasi dah ada. Maksudnya satu lantikan satu lantikan amanah lah kepada seorang ketua darjah contoh, untuk uruskan apa yang harta-harta yang kita ada, uruskan. Bila dah ada wasiat, uruskan di Mahkamah Tinggi lah. Okey, bila dah ada wasi ni, benda ni kita dah dapat jimatkan masa pentadbiran dah untuk pengurusan harta pusaka kita. Lepas tu kita boleh terus dapatkan grant probate di Mahkamah Tinggi. Lepas tu wasiat ni selain daripada fungsi dia nak lantik wasi, kita kena senaraikan juga hutang piutang kita. Sebab waris-waris ni kadang-kadang dia tak tahu hutang kita ni setakat mana. Kita boleh bagi tahu, okey, hutang kereta ada 10,000 contoh, hutang rumah ada 20,000 lagi, ada 200,000 lagi. Tapi adakah semua waris, adakah contoh kita dah berkahwin, adakah isteri kita tahu
kita betul ke kita ni ada sebuah rumah je. Manalah tahu kalau contoh si mati, si pewasiat ni, ada lagi dia beli rumah, beli tanah, beli aset lain, ada saham lain yang dia tak maklumkan pada waris. Dia tak maklumkan kepada anak-anak, kepada isteri, kepada mak ayah. Lepas tu bila nak uruskan harta pusaka, jadi waris-waris ni dia tak ada makluman bahawa si mati ni ada hutang lagi dengan individu ni. So dia dah bagikan semua harta-harta dia. Jadi macam dia pun tanggungjawab si mati ni belum lagi langsai. Dia kena selesaikan hutang-hutang dia di dunia dan di akhirat, maksudnya dunia dan akhirat lah. Okey, satu yang berkaitan dengan 1/3 wasiat ni sebenarnya adalah untuk bukan waris, tetapi tertakluk kepada tidak lebih pada 1/3 jumlah harta kita lah. Tetapi sekiranya kita berhasrat untuk bagi dekat waris kita, nak bagi dekat anak kita, kita boleh buat pesanan dalam wasiat tu. Okey, bila ayah mati, bila mak mati, okey, harta-harta ni hendaklah dibahagikan pada sekian-sekian kepada anak A, kepada anak B, kepada anak C secara sama rata. Contoh. Jadi sebenarnya itu adalah dibolehkan, dibenarkan, tapi dengan syarat kepada waris kita perlu dapatkan persetujuan semua waris yang ada selepas kematian kita. Berbeza dengan wasiat kita kepada bukan waris yang yang saya kata tertakluk pada 1/3 jumlah harta, yang tu tidak perlukan persetujuan. Maksudnya kita bagi contoh, kita bagi kereta. Okey, saya bagi kereta ni dekat sipolen pada jiran lah, contoh kepada kawan baik, saya bagi kepada KA contoh. KA ni tak ada pertalian darah dengan saya, dia bukan waris saya, so boleh. Tapi dengan syarat saya kena orang kata agaklah bahawa nilaian kereta saya tu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah harta saya lah. Kalau saya ada rumah semua tu, maksudnya betul lah, bolehlah saya nak wasiatkan kereta saya pada KA. Tapi kalau macam saya ada kereta je ada duit simpanan pun ada dalam 10,000. So benda tu dah melebihi 1/3. Jadi tidak boleh diwasiatkan kepada yang bukan waris kerana melebihi 1/3. Lepas tu apa KA nak tahu Okey, bercakap pasal wasiat ni kan. Kita dah cakap dah, wasiat ni memang mudah. Kan mudahnya wasiat ni, nanti aja kita mudahnya wasiat ni, lepas tu indahnya hibah kan. Kalaulah kita seseorang tu terlepas daripada membuat wasiat. Terlepas daripada membuat wasiat, maksudnya dia hidup, dia hari ni kita hidup kan. Dia terlupa nak buat wasiat. Apa yang kesukaran yang orang tu waris akan hadapi untuk kita tuntut harta-harta tersebut? Maksudnya kematian tanpa wasiat lah. Bagi kematian tanpa wasiat ni macam yang saya bagi tahu tadi lah. Sebenarnya kita dah terskip satu subtopik lah kalau ikut kan. Tapi tak apa. Maksudnya bila kita meninggal tanpa wasiat, macam yang saya bagi tahu tadi, siapa yang nak lansaikan hutang-hutang kita ni? Adakah waris tahu semua jenis hutang-hutang kita? Adakah waris tahu semua milikan harta kita? Lepas tu adakah waris tahu semua senarai waris kita? Senarai waris tu penting sebab contohlah bila contoh si lelaki meninggal dunia tiba-tiba aksiden atau meninggal secara mengejut, tiba-tiba di masa nak simpan nak tanam di tanah perkuburan, tiba-tiba datang seorang lagi seorang wanita lagi menangis. Tiba-tiba ni siapa pula yang nangis? Rupa-rupanya itu adalah isteri kedua. Jadi benda tu adalah orang kata satu kecelaruan dalam kita nak mengenal pasti waris-waris yang ada. So bila kita tak sediakan wasiat, maksudnya kita tak senaraikan dengan orang kata kita tak disclose senarai waris kita yang ada. Sebab kita yang tahu kita kahwin 2 ke, kita kahwin 3 ke, kita tak kahwin, mak ayah kita ada ke tak ada. So dalam kalau wasiat yang baik, kita list down siap-siap dalam wasiat. Siapa waris kita? Masa kita tanda tangan wasiat. Okey, masa tu mak kita masih ada, ayah kita masih ada, isteri pertama, maksudnya isteri dia. Isteri masih ada,
anak masa kita tulis wasiat tu anak ada 2 orang. So kita tulis 2 orang. Maksudnya senarai waris-waris yang ada masa tu tidak terlepas. Kita dah bagi tahu siap-siap. Kita tak ada berahsia sebab kita sebagai pewasiat kita je yang tahu maklumat pasal diri kita. Okey, itu berkaitan dengan waris lah. Okey, berkaitan dengan kata apa? Urusan di Urusan di berkaitan urusan untuk mentadbir harta pusaka ni, bila tidak meninggalkan wasiat ketika kita meninggal, urusan tu perlu ke JKPTG atau Amanah Raya, tengok dia punya jurisdiction lah, tengok kita punya jumlah harta. Tapi boleh juga pergi ke Mahkamah Tinggi sekiranya nilaian harta kita melebihi 2 juta ringgit Malaysia lah. Okey, masalah bila kita meninggal tiada wasiat, kita tidak lantik wasi, iaitu pentadbir yang saya bagi tahu tadi. Bermaksud waris-waris ni kita kena kumpul. Bila dah meninggal ni, okey, kumpul ramai-ramai, mak, ayah, isteri, kalau contoh berpoligami, isteri kedua, isteri ketiga, anak-anak semua, panggil semua. Kalau yang jenis yang tak ada ayah, anak lelaki tak ada, paksa panggil adik-beradik, mati. So kita kena panggil semua, tak boleh kata skip. Contoh anak ada 3, kita panggil 2 je. Isteri ada 2, kita panggil seorang. Mak ayah ada, kita tak panggil. Tak boleh. Kita kena panggilkan semua, kita kena dapat persetujuan setiap orang. Setiap orang kena bersetuju untuk lantik si A lah. CA untuk mentadbir harta. Tak semestinya seorang lah. Kalau nak lantik 2 boleh je, tapi kena dapatkan persetujuan daripada setiap orang waris. Yang ni yang jadi masalah ni. Muafakat waris ni. Sebab bila melibatkan muafakat, bila melibatkan ramai, jadi kita fahamlah bila ramai ni ada yang setuju, ada yang tak setuju bila bila dia tengok kubu masih merah. Kubu masih merah. Satu kubu masih merah, dia kata okey, kita tak perlu discuss lagi lah, nanti nampak macam apa ni orang kata gila harta pula, macam tamak. Padahal benda tu adalah satu keperluan yang kita perlu segerakan untuk lantik pentadbir. Jadi selagi kita tak lantik pentadbir, urusan-urusan lain tu kita tak boleh nak buat. So sebab masyarakat kita ni sebenarnya dia lebih pada bila melibatkan orang cakap pasal harta pusaka, masyarakat kita lebih cenderung untuk tengok pembahagian harta pusaka. Padahal sebelum kita nak membahagikan harta pusaka tu, kita kena lalui dulu proses pentadbiran harta pusaka. Yang ni lah yang saya bagi tahu, muafakat waris tu perlu, sangat penting untuk melalui proses pentadbiran harta pusaka ni. Tak ada muafakat waris, orang tak setuju, tak boleh jalan. Saya tak menolak. Saya tak menolak kan. Yang muafakat waris ni lah menyebabkan orang jadi negatif tentang faraid, dan dia akan memilih hibah sebagai satu jalan untuk penyelesaian tu. Walaupun sebenarnya tak menyelesaikan pun masalahnya tu kan. Tapi disebabkan oleh pemufakatan ni lah kebanyakan orang jadi macam malas nak urus faraid. Malas lah, panjang cerita ni faraid ni bang, panjang ceritanya. Lepas tu faraid pula menyebabkan orang rasa susah sebab kadang-kadang dia tak reti pun nak menguruskan yang faraid tu. Betul tak? Betul lah. Sebenarnya orang fikir faraid susah ni sebenarnya dia kekurangan ilmu faraid sebenarnya. Faraid ni sebenarnya adalah tercantik-cantik undang-undang. Sebab benda ni dah dimaktubkan di dalam Quran. Maksudnya guideline pembahagian secara faraid tu dah dinyatakan secara jelas dalam Quran surah An-Nisa. So sebenarnya bila kita buat wasiat atau kita buat hibah semua tu, sebenarnya kita bukan untuk melarikan diri, menafikan hak-hak waris yang lain, bukan kita nak lari daripada faraid sebenarnya. Tapi yang saya bagi tahu tadi lah, sebenarnya masalah tu adalah berpunca pada kita sendiri. Macam saya bagi tahu tadi, muafakat waris. Nak dapatkan muafakat waris ni, bukan kita nampak okey senang je dapat, okey yang ni confirm setuju, yang ni confirm setuju. Ni masa kita hidup, kita boleh yakin bila meninggal
Sebab itulah kebanyakan ada kes yang sampai 20 tahun tak selesai lagi urusan harta pusaka. 30 tahun sampai 50 tahun pun masih lagi belum selesai harta pusaka tu, urusan harta pusaka. Sebabnya orang fikir faraid dah ada. Okey, cukup dengan faraid. Setengah orang fikir macam tu. Setengah orang fikir nak hibahkan semua harta dia sebab nak lari dari faraid. Kita ada dua pemikiran lah. Satu kata faraid dah ada. Sebab itu pun ada salah faham tentang faraid. Faraid memang dah ada, tapi siapa nak jalankan faraid tu? Bukannya okey faraid dah ada. Okey bahagian aku 1/2 contoh. Lepas tu bukan automatik kita dapat 1/2. Benda tu kita kena submit borang-borang permohonan semua tu di pejabat tanah, di mahkamah amanah raya semua tu. So kita kena gerakkan benda tu. Siapa nak gerakkan? Kita kena lantiklah pentadbir harta pusaka. Kalau bagi kematian yang tiada wasiat. Bagi kematian yang dah ada wasiat, wasi ni dah dilantik oleh pewasiat. Dia dah diberi tugas oleh pewasiat ni. Okey, si A, kau tolong uruskan harta pusaka. So dia kena bertindak sebagai pentadbir untuk uruskan harta pusaka. So satu lagi macam orang kata tak apa, boleh hibahkan semua. Kita nak nak elakkan daripada faraid. Okey. Sebenarnya fikiran tu ada salah sebenarnya. Ini salah faham lah. Sebab hibah ni sebenarnya kita hibah ni secara dasarnya dia bertindak sebagai pemberian, sebagai macam hadiah. Okey, masa kita hidup, kita bagi hadiah pada isteri kita. Sekotak sekotak hadiah lah kan, kita bagi. Okey, itu hibah mutlak. Sebab kita bagi dekat dia hadiah. Okey, hibah yang berkaitan dengan harta pusaka ni, kita hibahkan harta kita selepas kematian. Biasanya hibah ni antara suami kepada isteri atau ibu bapa kepada anak perempuan. Itu yang biasa kita buat. Tetapi kita kena betulkan niat bahawa kita bukan nak larikan hak-hak waris lain, kita bukan nak lari daripada faraid. Sebenarnya pemikiran kita nak lari pada faraid itu sebenarnya kita dah terpesong dengan terpesong dengan ajaran Islam lah, sebab faraid itu adalah yang yang utama, yang dah cantik, cuma kita nak kemaskan. Okey, kita nak kemaskan. Contoh, kalau tak ada wasiat pun, kalau tak ada wasiat, tak ada hibah, kita boleh minta dengan waris-waris lain. Okey, minta dengan adik-beradik, abang, saya nak bidang tanah tu sekian-sekian, boleh tak bagi dekat saya? Adakah kita yakin bahawa setiap waris yang lain tu setuju nak bagi dekat semua dekat si A ni? Sebab contoh kita tengok kehidupan dia lebih orang kata lebih lebih kekurangan berbanding adik-beradik lain. Yang lebih kita perlu orang kata lebih prihatin lah, lebih prihatin dengan nasib si waris yang lain. So kita nak dapatkan persetujuan tu bukan satu benda yang senang. Seorang tak setuju, tak boleh jalan, tak boleh nak bagi macam tu. So kita ada instrumen hibah. Maksudnya kita dah bagi hadiah siap-siap, okey, kepada isteri. Contoh rumah. Rumah kita dah tinggal bersama isteri dah 20 tahun atas nama kita, atas nama suami seorang, contoh. Dah 20 tahun tinggal dengan suami. Jadi tiba-tiba suami meninggal. Bila suami meninggal, dia punya waris tu termasuk ayah si mati, ayah suami tadi, mak suami tadi, isteri dia, anak-anak, kalau ada anak-anak. So contohlah, kalau tiba-tiba mak dia nak tuntut, nak kata aku nak juga ni sebab aku ada hak. So agak-agak boleh gaduh ke benda tu? Boleh gaduh ke antara mertua dengan menantu? Masa hidup pun kita pun kadang menantu dengan mertua pun boleh gaduh. So masa meninggal agak-agak dia boleh baik tak? Maksudnya boleh tolak ansur tak untuk tolak hak masing-masing, bagi persetujuan, bagi yang ni bagi lebih sikit. Sebenarnya kita nak elakkan pergaduhan, bukan kita nak elakkan faraid sebenarnya. Kita nak elakkan pergaduhan. Sebabnya hibah ni dia kena datang dengan satu kita bagi hadiah dekat orang tanpa harapkan apa-apa balasan.
So dengan kita menghibahkan orang kata apa, harta kita, aset kita kepada seseorang tu, dengan harapan supaya kasih sayang antara kita bersama waris lain pun masih lagi kekal, dan benda tu sah di sisi undang-undang Islam, undang-undang di Malaysia, semua sah, so tak ada masalah. Soal pasal hibah kan, hibah digunakan untuk bagi supaya jadi adil lah kan, betul? Kita akan bagi hibah kepada waris supaya bilangan antara penerimaan tu kadang-kadang boleh adil. Contohnya macam anak perempuan dapat sikit, so kita hibahkan sedikit lah. Contohnya orang tu ambil hibah takaful untuk tambahkan sikit daripada kekurangan yang kalau faraid diterima tu. Itu boleh ke? Itu memang boleh tanyakan dalam hibah, dalam pewarisan harta. Satu lagi nak tanya. Syauqi. Okay. Nak tanya dulu. Okay. Since KA ni adalah selain pada perancang harta pusaka, KA juga buat ada konsultan bahagian takaful semua kan. Okey, boleh jelaskan apa konsep hibah takaful tu macam mana tu? Okey. Saya nak tanya kan. Okey, hibah takaful ni adalah hadiah kan. Kita namakan hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Cara mudah je lah orang faham. Ya, hibah bersyarat bermakna kita akan bagikan duit yang kita dah bagikan tu, pampasan tu, kematian tu kepada orang yang tertentu mengikut persen yang tertentu lah, ya, hibah tersebut. So hibah ni dia bagikan terus kepada orang tu. Contohnya saya buat takaful, saya ada takaful, saya bagi hibah saya kat Syauqi. Nah, Syauqi ni hibah saya kepada Syauqi 100,000. So Syauqi akan menerima 100,000 tu dalam hibah takaful. So apa yang saya suka sangat dengan hibah ni, Syauqi, sebab dia against the law tau. Dia macam dia menyebabkan bila saya bagi dekat Syauqi 100,000 ni kan, saya orang lain tak boleh tentang pun benda tu. Maksudnya waris saya tak boleh datang walaupun saya ada hutang sekalipun kan. Walaupun saya ada hutang sekalipun, walaupun masih ada hutang ni, tapi saya dah bagi hibah dekat Syauqi. Ya, contohnya 100,000 dan Syauqi 1,000. Orang lain tak boleh tentang, waris saya tak boleh datang untuk bayar hutang dia. Betul kan? Macam tu kan. Itu maknanya hibah dalam takaful. So hibah tu dia bersyarat lah. Syarat dia saya kena tak ada dulu kan. Orang yang penama polis tu kena tak ada dulu baru dapat duit tu kepada penerima hibah. Itulah dia pasal hibah takaful. Tapi saya suka hibah takaful ni, okay. Sebab kadang-kadang kan bila saya advance dengan klien, ya, advance klien dia ada anak, contohnya dia ada anak tiri. Anak tiri ni dia tak terima faraid, betul. So dia tak terima bahagian untuk faraid. So saya suka minta dia lebihkan sikit untuk anak tiri supaya nanti bila ada pembahagian faraid, anak tiri tu dia akan dapat macam sama hak dengan anak-anak dia yang lain. So kita seimbangkan. Itu yang saya suka pasal bila adanya hibah takaful. Tapi bila adanya hutang, saya tak suggest lah untuk klien saya gunakan hibah takaful untuk buat hutang. Saya akan gunakan penamaan dia dalam konsep wasi. Sebab dia ada hutang, dia tak boleh hibahkan. Sebab kalau hibahkan ni, kalau saya hibahkan 10 orang dalam keadaan dia ada hutang, saya tahu nanti bila orang tu meninggal, penama yang punya polis tu meninggal, dia akan mendatangkan masalah. Sebab antara 10 orang ni, siapa yang nak korbankan duit bahagian ni untuk bayar hutang yang pemberi hibah tu. Itu adalah sedikit lah pasal hibah takaful. So satu lagi dah. Betul, sebab di Malaysia ni kan kebanyakan orang kalau kita sebut pasal hibah ni orang tahu hibah takaful je. Jarang lah orang sebut kalau tambah-tambah orang muda kan. Orang fikir hibah ni ada hibah takaful, bukan tak ada hibah lain. Padahal macam melalui orang kata kalau konsep perancangan harta pusaka ni kita ada hibah amanah. Maksudnya kita hibahkan harta kita secara amanah pada seseorang. Okey. Boleh terang apa ni macam apa beza tu hibah takaful dengan hibah amanah ni? Hibah tanah harta lah. Hibah harta. Hibah takaful ni kan. Hibah takaful ni hibah ni sebenarnya kita kena faham. Okay. Hibah ni mestilah harta yang kita dah ada sekarang. Kita dah ada sekarang. Contohnya lah macam hibah harta dia kena, contoh hibah harta yang kita boleh selalunya kita dengar adalah tanah dan rumah. Tetapi rumah tu hendaklah rumah milik dia, bukan rumah bercakap. Hibah lebih. So
rumah tu telah rumah dia dan rumah berjaga dan diberikan kepada kepada orang yang nak diberilah dengan syarat tertentu. Kalau kita dalam pengurusan harta pusaka, hibah tu diberikan kepada waris dengan bersyarat meninggal semua tu kan. So dalam hibah, menjawab tak soalan? Boleh dah, cuma okey, Tambah sikit macam ni. saya tambah sikit lah. Okey, cuma di macam kita di Asalihin Trust Berhad, satu syarikat amanah yang bertindak, yang boleh menguruskan berkaitan dengan soal harta pusaka si mati di Malaysia ni. Sekarang di Asalihin kita dah boleh buat hibah bagi harta yang masih lagi dalam pinjaman atau cagaran dengan pihak bank atau pembiaya lah, LPPSA semua tu. Tapi dengan syarat yang ketat lah, bukan semua harta yang bercagar kita boleh hibahkan pada seseorang. Kita ada syarat-syarat yang ketat. Salah satunya macam cagaran atau pinjaman tu mestilah dilindungi oleh satu polisi insurans atau takaful, MRTT atau MRTA, sebab secara dasarnya aset-aset yang masih dalam pinjaman kita tidak boleh dihibahkan kepada seseorang lah. Tetapi melalui kita ambil kira isu-isu semasa di Malaysia sekarang, kebanyakan orang Malaysia ni, kebanyakan orang dewasa yang dah bekerja memiliki aset, tapi bukan semua orang memiliki aset free of charge, maksudnya free from encumbrances, maksudnya tidak mencagarkan pada mana-mana bank atau pembiaya LPPSA semua tu. So boleh katakan hampir semua rakyat Malaysia, orang Islam ni Malaysia yang memiliki aset, terutama rumah, kebanyakannya ada cagaran, ada pinjaman dengan pihak bank atau pembiaya. So dekat sini pihak Asalihin dia satu syarikat yang dinamik dan progresif lah, maksudnya kita tengok keadaan semasa dengan keperluan apa yang diperlukan oleh rakyat Malaysia ni yang kebanyakannya. So kita ambil satu pendekatan bahawa hibah bagi hartanah yang masih dalam cagaran ni dibenarkan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat lah. Macam salah satu yang saya bagi tahu tadi, perlu dilindungi oleh insurans atau takaful, dan certain syarat lagi. Tapi sebenarnya satu bahayanya hibah ni, jangan kita bagi hibah ni semasa hidup. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang hibah ni kadang-kadang dah namanya hibah hadiah kan. Satu cerita yang kita pernah dengar, selalu kita dengar kan, saya bagi contohnya lah, saya ada rumah, mak ayah ada rumah, tapi sebabkan mak ayah nak mengelakkan daripada pusaka tu kan, masalah pusaka nanti, dia dah bagi siap-siap masa hidup ni, bagi dah siap-siap. Dia satu sebab nak mengelakkan pada wasiat kan, tapi dia dah bagi hibah awal-awal. Risiko dia yang saya tahu kan, dia boleh menjadikan dia boleh tergadai atau rumah tu balik. Sebab kadang-kadang anak yang penerima hibah ni kan, penerima hadiah rumah ni, kadang-kadang dia ada hutang dengan bank. So bank nampak, oh dia ada harta lah rumah kan, so bank ambil harta tu. Ataupun itu dari segi kalau dia ada hutang, kadang-kadang bila yang insyaAllah Allah lah, kita minta dijauhkan lah kan. Tapi ada cerita-cerita yang kita dengar yang bila dah dapat dia rumah tersebut, dia halau je mak ayah dia. Dia perginya sebab dia dah harta dia kan. So nak buat macam mana kan. So itu yang masalah. Sebab tu yang betul lah kita kena sediakan satu hibah yang bercakap. Kita dalam Asalihin aja kita menggunakan hibah dua hala. Betul, dua hala. Bermakna antara pemilik, dia macam mana hibah dua hala tu? Okey, hibah di bawah Asalihin ni kita ada satu hala atau dua hala sebenarnya. Itu bergantung pada pilihan si pemberi hibah tadilah. Maksudnya bergantung pada arahan dia nak bagi sehala atau dua hala. Kalau sehala, contoh saya bagi hibah dekat KA, bagi hibah kereta dekat KA contoh. Sekiranya KA meninggal dulu, jadi harta yang saya hibahkan pada KA ni akan menjadi satu tertakluk pada faraid. Maksudnya harta yang saya bagi dekat KA ni perlu dibahagikan secara faraid di bawah waris-waris KA, waris yang layak melalui KA. Tetapi melalui hibah dua hala, bermaksud contoh saya pemberi hibah, KA sebagai penerima hibah. Bila sekiranya KA meninggal dulu sebelum saya pemberi hibah, tapi KA meninggal dulu, jadi hibah tu akan balik pada saya balik. Jadi benda tu
Tapi kita dah masa kita nak sign hibah tu, kita dah dapatkan persetujuan daripada penerima hibah sendiri bahawa harta tu diberi balik pada pemberi hibah. So kita dalam keadaan macam tu, kita boleh hibahkan balik aset yang kita nak hibahkan tadi kepada orang lain, sebab KA tadi dah meninggal. So aset yang dihibahkan pada KA tadi tidak tertakluk pada hukum faraid kepada waris-waris KA. Lebih kurang macam itulah dua hala. Dan konsep hibah dua hala ni yang saya tahu bukan saja Atalihin lah yang menggunakan konsep hibah amanah secara dua hala. Ada certain saya tak pasti tabung haji, kalau yang saya dengar tabung haji pun boleh buat hibah dua hala, tapi masih lagi menggunakan instrumen yang baru. Tapi saya tidak pasti setakat mana pelaksanaan hibah di tabung haji dan syarikat-syarikat yang lain lah. Balik semula pada wasiat, boleh tak? Okay. Boleh. Saya nak tahu. Okey, kalau kita nak balik pada wasiat ni kan, kita minta contoh. Nak tanya KA sebenarnya ni. Oh, okey. Kan saya dah tanya. Okey. Kalau wasiat mulut ni macam mana KA? Sah ke tak sah sebenarnya? Wasiat mulut contohnya lah, katakanlah saya ada wasiat mulut saja kan. Dia sebenarnya kan, kalau wasiat mulut ni kan, kalau tak ada wasiat bertulis, betulkan saya kalau saya salah. Dia kena ada saksi sebenarnya. Dia kena ada saksi. Siapa orang yang boleh jadi saksi? Tapi kalau ada wasiat bertulis, wasiat mulut tu terbatas, tidak diterima sebab dia cuma ada lisan. Kalau wasiat mulut ni, saya tak tahu macam mana kes dekat mahkamah. Dia akan boleh, kalau wasiat mulut ni diterima, saya logik akal lah supaya bukannya berguap. Saya logik akalnya kan. Bagaimana dia tak boleh nak terima? Sebab kalau diterima, masing-masing dia ada wasiat mulut. Masing-masing dia ada wasiat mulut. Abang dia ada wasiat mulut sebab mak cakap dengan abang kan. Adik dia pun ada wasiat mulut kan. Tapi wasiat mulut bagi saya tak diterima lah kan, kalau di dalam mahkamah, walaupun kecuali kan dia ada saksi yang mendengar benda tersebut, so mungkin boleh diterima sebagai satu wasiat dan dia tak ada wasiat bertulis. Betul gitu. Betul itu maksudnya. Dia bukan 100% tidak diterima sebenarnya, tapi betul lah yang KA bagi tahu. Maksudnya kita kena panggil saksi lah. Biasanya kalau wasiat seorang dia, tak ada saksi, maksudnya tak ada siapa tahu, tak ada wasiat lah maksudnya. Kalau tak ada siapa tahu. Okey, contoh ada seorang atau dua, abang tahu, pak cik tahu contoh. Abang cakap lain, pak cik cakap lain. So mana kita nak terima, kenyataan mana kita nak terima. So mahkamah kena ambil kira lah semua tu. Maksudnya kenyataan mana yang benar. So kalau macam kedua-dua kenyataan saksi-saksi ini diragui, so mahkamah akan ambil pendekatan bahawa wasiat yang dilafazkan secara lisan tu, secara mulut tu tidak sah. So bila tidak sah, tapi kebanyakannya kalau dah kata dah bagi wasiat mulut ni, kebanyakannya mesti ditentang. Sebabnya seorang je dengar atau dua orang je yang dengar. So kalau saksi ramai sekalipun, kalau semua tak ada yang menentang, semua setuju, betul. So, waris-waris lain kata yang saksi tu bercakap benar. Tak apalah. Boleh diterima. Itu terpulang pada hakim mahkamah syariah untuk menentukan sama ada untuk menerima kenyataan-kenyataan daripada saksi dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pemohon semua tu, baru dia boleh sahkan wasiat. Kalau tidak disahkan oleh mahkamah syariah, maksudnya wasiat tu sekadar wasiat, sekadar orang kata cakap-cakap je lah. Cakap kosong, so tak boleh dilaksanakan. So berbalik pada faraid balik. Bila balik pada faraid balik, kena dapatkan itulah persetujuan, muafakat. Dia punya keyword untuk kematian tanpa wasiat ni adalah muafakat lah, muafakat waris. Kalau semua setuju, tak ada masalah. Kalau ada yang ni cakap macam ni, biasalah nak dapatkan persetujuan ni adalah orang kata apa, penasihat-penasihat dari luar, penasihat 20% dari luar. Sebab itulah yang menyulitkan urusan harta pusaka ni di JKPT semua itulah.
saya bila bercakap pasal WhatsApp kan dari mulut kan, ada satu kisah pula kita ada WhatsApp bertulis. Tetapi macam mana kita nak tahu kan WhatsApp bertulis itu sah ke tak, pun kena ada saksi juga kan. Ya, maksudnya kena WhatsApp bertulis ni dia kena walaupun macam mana pun dia kena ada saksi juga. Siapakah orang yang saksi tu, dan perlu ada, okay, saya dah tahulah benda ni kan. Nak mudahnya WhatsApp ni kita boleh tulis surat, tulis ni WhatsApp saya, ni rumah saya. Kan, ni rumah saya, ni rumah dia. Lepas tu tanda tangan penulis WhatsApp dan ada saksi kan. Kalaulah saksi ni dah meninggal dulu sebelum daripada detail lah kan itu. Sebelum daripada penulis WhatsApp ni meninggal, macam mana nak tahu kesaksihan penulisan WhatsApp tu? Dia sebenarnya macam saya bagi tahu tadi lah, wasiat ni sebenarnya adalah perkara utama adalah pelantikan wasi tu. Bila kita dah lantik wasi, secara automatiknya lantikan tu adalah sah. Dan kandungan dia yang lain. Contoh dia nak bahagikan apa-apa harta dia dekat waris-waris lain. Dan tu walaupun dia dah tulis dalam wasiat, masih tertakluk pada persetujuan. Walaupun okey, dia bagi rumah kepada anak A, kereta kepada anak B, ASB kepada anak C, tabung haji kepada anak C. Okey. Tetapi wasiat yang cara pembahagian kepada anak-anak semua tu adalah adalah bertindak sebagai pesanan atau arahan kepada ni. So jika waris tak setuju, okey, dia menentang lah, contoh dia kata benda ni tak adil, so dia tentang wasiat tu. Wasiat kita dia boleh menentang cara pembahagian, tetapi dia kena ingat secara undang-undangnya penentangan dia pun tak jadi apa-apa pun sebenarnya, sebab maksudnya dia tak setujulah, dia tak setuju dengan cara agihan, tetapi lantikan wasi tadi masih sah sebab okey, bagi tahu macam ni yang berkaitan dengan saksi yang tu nanti kita kena study dulu lah. Study dulu lah berkaitan dengan saksi. Tapi biasa bila ada orang kata isu-isu yang berkaitan orang kata penyelewengan terhadap wasiat tu, barulah dipanggil saksi. Tapi jika wasiat tu ditentang secara kandungan dia, secara kandungan secara kandungan macam mana nak bahagikan harta tu, saksi tidak akan dipanggil. Oh, okey. So, secara ringkas lah. Okey. Kalau saya tahu kan, kalau kita buat wasiat masa hidup kan, sama ada wasiat memang wasiat bertulis lah. Tempoh yang diterima kan, maksudnya selesai harta pusaka tu lebih singkat, betul? Rasa betul tak? Tetapi hendaklah diuruskan oleh orang yang pandai, yang mengurus, ada komitmen untuk menguruskan pusaka tu, wasiat tu sehingga dia selesai. Okey. Betul. Sebab apa yang saya tahu, kita kena uruskan, kita kat sini kita kena hilangkan satu mindset dalam diri kita yang kubur masih merah tu. Saya suka dengan saya lihat, kita kena hilangkan kubur masih merah tu kan. Kubur masih merah lah, janganlah bincang pasal. Sebab bagi saya urusan pusaka ni, urusan wasiat ni kita kena uruskan dengan secepat mungkin, sebab kita tak nak nanti adanya berlapis-lapis lagi. Berlapis ni contohnya hari ni, contoh abang yang sulung masih hidup. Kalau tak uruskan dalam masa 3-4 bulan, abang yang sulung pula tak ada. So jadi penerima faraid tu abang yang sulung pula. So kita nak tambah musim COVID sekarang kita nak mudahkan wasiat ni sebenarnya, bukannya setakat kita waris-waris kena kerjasama, kena bekerjasama terus untuk mempercepatkan urusan wasiat. Kalau antara waris ni tak ada yang mampu nak uruskan wasiat ni dengan cepat, bolehlah lantik mana-mana syarikat mana untuk menguruskan wasiat tu dengan segera. Sebab bagi saya, kalau lambat dia memang habis lah, dia lagi pening kepala. Contoh yang paling dekat kita selalu dengar, dia memang kamu baru lah, dan yang harta yang terbeku yang 70 bilion tu kan, pun kebanyakannya adalah disebabkan oleh benda yang ni juga. Lambat nak menguruskan harta, dah sampai ke adik-beradik. Itu sebabnya kadang-kadang walaupun kita tulis wasiat kan, tapi pelaksanaan tu lah benda yang sangat-sangat penting. Betul.
Betul KA. Sebab itulah bila kita nak lantik wasi, kita kena tengok kriteria wasi tu. Sebab tu kita buat wasiat ni bagus sebab masa kita hidup ni kita dah boleh tengok lah siapa yang layak jadi wasi. Sebab kita boleh lantik individu ataupun syarikat amanah sebagai wasi. Okey, contoh kita nak lantik individu. Kita bebas lantik sesiapa, katakan dia cukup umur dan waras. So tapi adalah kriteria tambahan. Kita kena tengok orang ni kata apa, boleh dipercayai, amanah, jujur. Yang tu kena ada. Memang syarat secara sahnya tak perlu ada, tapi kita kena tengoklah orang ni dia sibuk, dia tak ada masa nak cuti. Sebab nak menguruskan harta pusaka ni bukan okey sekali submit borang di JKPTJ, di mahkamah semua tu settle. Dan masa sehari seminggu settle, bukan. Benda ni akan ambil masa berbulan-bulan. So kriteria yang kita nak lantik wasi ni, kita kena tengok semua tu lah. Kalau kita nak lantik isteri kita contoh, isteri pula yang jenis kata contohnya suri rumah, tak biasa nak mengendalikan hal-hal orang kata borang-borang, nak kumpulkan semua borang. Sebab bukannya mudah. Kita dengar nak uruskan harta pusaka ni dengar macam mudah kan, tapi sebenarnya susah. Kita nak kumpulkan borang-borang, nak kumpulkan semua list aset-aset yang kita ada semua tu, bukan ambil masa sehari dua. So bila kita ada wasiat, kita dah listkan siap-siap, cantik lah kita listkan. Okey, si pewasiat ni ada ASB, ada tabung haji, ada akaun Maybank, M-Bank, semua ada, cukup lengkap. Dia disclose semua harta-harta dia. So tugas wasi ni dah dimudahkan. Dia tak perlulah nak korek kata nak korek kotak file semua nak sebab bila dia nak cari macam tu, ada kes boleh jadi tercicir senarai harta, boleh jadi tercicir senarai waris, senarai hutang. So wasiat ni sebenarnya dia juga boleh bertindak sebagai orang kata satu buku nota atau panduan kepada wasi bagaimana dia nak handle harta pusaka si mati ni, sebagai guideline lah. Okey, maksudnya dia dah ada waris sekian-sekian, dia dah ada aset sekian-sekian semua tu. Dia dah ada panduan yang jelas lah. Dia nak kata dia nak dia tak perlu nak korek lagi apa maklumat yang ada, semua ada dalam wasiat tu. So bagi kita tengok wasi tu. Contoh kalau kita lantik adik ni pula jenis nampak macam malas, nampak kadang-kadang orang ni nampak macam komitmen dia. Kita tengok komitmen macam mana. Ada yang nampak masa kita hidup ni komitmen dia nampak rajin. Mungkinlah sebab dia kerja dengan kita atau dia ada kepentingan dengan kita. Bila kita meninggal, so dia ni tiba-tiba dah berubah dah ni. So sebab tu lah dalam As-Salihin kita ada satu clause itu wasi gantian. Okey, sekiranya wasi yang dilantik oleh pewasiat ni tak bersetuju untuk jadi wasi untuk menguruskan harta pusaka ni, jadi pihak As-Salihin boleh bertindak sebagai wasi gantian untuk menggantikan wasi yang utama tadi untuk menguruskan harta-harta si mati ni. So bagi saya macam since pihak As-Salihin dah berpengalaman dah berapa 16-17 tahun pengalaman dalam bidang harta pusaka ni, jadi tiada masalah lah untuk pihak-pihak As-Salihin mengendalikan urusan harta pusaka si mati sehingga selesai. Tentulah. Okey, sebelum saya teruskan persoalan, saya juga membuka soalan lah kepada yang ada dekat sini. Kalau yang nak tanya kita tanya pasal surface dulu wasiat dan hibah kan. Kita tanya pasal surface dulu. Yang ni kalau yang deep tu kan kita akan kita akan cuba jawab lah kalau boleh. Siapa nak tanya boleh tanya. Kalau yang dekat Zoom boleh dekat text box ataupun saya akan on untuk kalau unmute. Okay, boleh unmute lah kalau yang ada di Zoom. Okay, satu lagi lah. Saya suka lah dengar kan. Bila orang buat takaful, pasal ni kita balik pada hibah yang harta tu, cagaran kan. Cagaran. Bila orang buat takaful, dia akan buat hibah silang. Hibah silang ni ialah bagi, contohnya ada hutang rumah. So suami akan bagi sedikit duit, untuk suami isteri ni untuk bayar rumah dia. Untuk bayar rumah dia.
contohnya lah, katakanlah hutang rumah ni ada lebih kurang dalam 400,000. So saya bagi dekat isteri saya 400,000 untuk dia selesaikan hutang rumah ni. Benda ni sebenarnya Syauqi, dia sebenarnya dia tak akan settlekan pasal faraid tu, betul tak? Dia tak akan settlekan pasal pembahagian harta rumah tu. Adakah boleh jadi milik isteri saya ataupun masih lagi akan ada tuntutan daripada waris yang lain. Okey, contoh macam walaupun dah dibayar habis, hutang tu dah dibayar habis, boleh ke macam kalau macam saya ada orang lain yang tuntut, datang tuntut rumah tu? Okey, yang betul. Setahu saya lah, ya, macam beli bahagian lah, ambil bahagian. Kalau ikutkan konsep hibah ni, sebenarnya kita nak hibahkan sesuatu, harta kita, aset kita kepada seseorang, kita tidak boleh mengharapkan apa-apa balasan. Kita bagi secara percuma. Maksudnya kita bagi, contoh, bagi 400,000 pada isteri. Kita tak boleh nak mengharapkan apa-apa balasan daripada isteri. So, contoh kita bagi, okey, aku hibahkan 400,000 kepada isteri untuk dia selesaikan hutang. Tu kita dah niat kita tu untuk dia selesaikan hutang kita. Sebenarnya hibah ni kita bagi dia nak buat apa pun dengan duit 400,000 tu terpulang pada dia. Contoh kita bagi rumah, bagi sebuah rumah, banglo ke, rumah teres ke, dia nak jual ke, nak buat apa pun, itu adalah hak mutlak dia, hak mutlak si penerima hibah. Sebab kita dah bagi hadiah dekat orang, kita dah bagi secara percuma, kita tidak boleh mengharapkan apa-apa balasan. Sebab tu hibah ni dia datang dengan hikmah. Dia bukan kita nak elakkan dengan nak lari dari faraid, nak lari daripada nak larikan benda tu dari mertua, bukan. Maksudnya kita bagi tu tak ada tujuan. Maksudnya secara ikhlas lah kita bagi. Tak ada kata okey, bagi rumah ni, nanti rumah ni kau bagikanlah cara ni. Tak boleh. Dari segi hukum lah, tapi dari segi pelaksanaan undang-undang di Malaysia, sebab dari segi pelaksanaan undang-undang tu sah lah sebab kita dah bagi kan, tapi dari segi hukum sebab apa tahu yang niat kita kan, dari niat kita, tapi dari segi hukum benda tu adalah tidak dikira hibah sebab kita dah mengharapkan sesuatu lah daripada pemberian kita tu. Dari segi undang-undang sah lah sebab kita dah sign dokumen semua, dah ada saksi, cukup kata apa, dah cukup syarat semua tu dah sah. Itu yang kita kena betulkan kot. Kena betulkan mindset lah, kena betulkan mindset. Hibah. Apa lagi? Memudahkan. Okey, saya hibah ni, tuan-tuan, saya selalu gunakan hibah ni kadang-kadang untuk, yalah, saya cakap tadi tak balance kan. So kalau ada antara klien saya yang akan gunakan hibah ni untuk dia salurkan harta dia kepada orang yang kadang-kadang dia, kalau katakanlah dia adalah agama kita punya saudara baru. Kan dia punya harta dia tu, harta yang dia ada ni, kadang-kadang dia dah pergi ke Baitulmal. Panjang cerita tu kan, dia dah pergi Baitulmal sebab dia adalah saudara baru kan. Tapi dia boleh hibahkan kepada mak atau ayah dia yang bukan lagi masuk ke agama Islam. Kadang-kadang saya pun juga advisekan hibah ni kalau dia ada ramai anak perempuan. Semua anak dia perempuan kan. So sebab nanti kalau ikutkan wasiat, dia ada, kalau ke faraid dia ada bahagian yang terpaksa diberikan Baitulmal, ataupun dia ada bahagian yang di mana pergi ke pakcik-pakcik dia ataupun ayah atuk dan nenek dia yang mana ada lelaki lah. Kan, betul tak? So saya akan bagikan dari bentuk hibah ni supaya ada bahagian untuk diorang. So kalau untuk antara lelaki dan ada anak lelaki dan perempuan pun kadang-kadang kita balancekan duit tu, bahagian tu supaya anak lelaki terima, dan alas benda tu adalah serupa. Saya yakin sebenarnya kan, bila kita gabungkan antara hibah dan wasiat ni, dan kita gunakan dua-dua instrumen ni dengan baik, bermakna dia akan mengelakkan daripada perebutan harta. Sebab kau anak perempuan, walaupun tuntutan faraid kau dah banyak ni, ataupun tuntutan faraid, jumlah faraid kau dah banyak ni, anak lelaki banyak ni, tetapi ayah dah buat hibah banyak ni untuk anak lelaki. Anak perempuan lebih sikit, anak lelaki kurang sikit sebab dia dah ada yang lainnya. Itu yang sebenarnya yang manisnya hibah ni kan, dan mudahnya wasiat ni. Dia tak bergaduh lagi dah. Dua antara anak-anak yang penerima tak bergaduh sebab ayah dia
yang si mati ni dah meninggalkan satu benda yang sangat adil. Walaupun Johor ni cukup berebut, tapi bila dah adil macam tu dia orang puas hati lah kot. Betul ke? Boleh ke macam tu? Boleh. So memandangkan kita pun dah pukul 10 kita pun tak nak lama-lama kan, lama-lama nanti kita akan cubalah lepas ni untuk pergi ke series kedua. Nanti saya dengan Syauqi akan bincangkan apakah tajuk yang sesuai lagi untuk kita bincangkan. Kalau ada apa-apa nak tanya berkenaan dengan wasiat dan hibah ataupun pengurusan atas pusaka ataupun takaful sendiri, bolehlah utarakan dan kami akan membincangkan benda ni. Sebab yang apa yang kami discuss adalah apa yang anda tinggalkan kepada waris, ya, apa yang anda tinggalkan kepada waris, dan yang penting dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Itu yang kita skop yang kita bincangkan. Bila kita dah tak ada, apa yang akan berlaku, apa yang kita nak.